berkaitan dengan Al-Quranul Karim, yang mana bulan Ramadan yang kita sedang lalui ini, dan kita berada pada 24 Ramadan, terkenal dengan julukan sebagai Syahrul Quran, terkenal sebagai gelaran bulan Al-Quran. Kerana apa? Kerana pada bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan setakat satu kali peringkat penurunan, tetapi dua kali penurunan Al-Quran berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa maksud dia? Dua kali ini yang kita maksudkan ialah, kalau kita merujuk kepada sejarah bagaimana Al-Quran diturunkan, Al-Quran mengalami tiga peringkat penurunan. Iaitu yang pertama, Al-Quran diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu tempat yang dinamakan sebagai Luh Mahfuz. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfuz. Bahkan Al-Quran itu, Al-Quran yang diingkarkan oleh sebahagian manusia itu merupakan Quran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diletakkan di satu tempat yang bernama Luh Mahfuz, yang dijaga rapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peringkat yang pertama, dan berlakunya bila yang ni semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian peringkat yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada Luh Mahfuz kepada satu tempat yang berada di langit dunia yang dinamakan sebagai Baitul Izzah. Dan inilah yang dimaksudkan dalam surah Al-Qadar yang kita baca. Maknanya diberitahu kepada kita bahawa peringkat penurunan ini berlaku pada malam Al-Qadar, yang kita masih lagi dalam tempoh masa kita mencari-cari malam ini, yang mana berada pada 10 yang terakhir daripada Ramadan Al-Mubarak, khususnya pada malam yang disebut sebagai malam-malam yang ganjil. Jadi malam ini merupakan malam ke-25. Jadi kemungkinan malam ini dan juga kemungkinan malam-malam yang lain, ini dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada bila? Pada malam Al-Qadar. Dan dengan sebab penurunan Al-Quran inilah Allah Ta'ala menggandakan malam tersebut dengan satu kebaikan digandakan, sebanyak seumpama kita melaksanakan untuk 1000 bulan yang bersamaan dengan 83 tahun. Kerana kemuliaan Al-Quran, maka Allah Ta'ala gandakan kelebihan kebajikan yang kita lakukan pada malam yang tersebut. Maknanya ini juga berlaku pada bulan Ramadan. Secara khusus disebut bahawa dia berlaku pada malam Al-Qadar. Kemudian peringkat ketiga penurunan Al-Quran daripada Baitul Izzah tadi diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berlaku selama tempoh 23 tahun. 13 tahun pada ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, dan juga 10 tahun kemudian bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka ini berlaku bila? Pada 17 Ramadan, mengikut pandangan jumhur ulama. Daripada sandaran hadis pada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana isteri baginda ini meriwayatkan dalam, sebagaimana dinukilkan dalam Sahih Imam Bukhari, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama di dalam Gua Hira pada 17 Ramadan pada tahun pertama kenabian, iaitu surah Al-Alaq 1 sehingga 5. Jadi ini juga berlaku pada bulan Ramadan. Jadi dua peristiwa penurunan Al-Quran berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka kita, kalau kita di Malaysia ini 17 Ramadan ni kita ambil cuti lah. Kita diberi cuti sempena dengan nuzulul Quran. Cuma tahun ini kena hari Sabtu, menyebabkan secara automatik kita bercuti. Jadi kalau sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini kita bercuti kerana apa? Kerana mengambil
bersempena dengan peristiwa agung ini, maka kita bercuti. Itu nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. 3 peringkat telah dilalui oleh Al-Quranul Karim sehinggalah ada kepada kita pada hari ini. Dan kalau kita boleh lihat dengan macam-macam jenis cetakan yang sempurna yang sampai kepada kita, tinggal lagi peranan kita adalah bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Jadi saya nak mengimbau ataupun nak menyebutlah sebagai ulangan, perkara ini mungkin kita telah pun didedahkan, kita telah pun diberitahu, cuma oleh kerana kita masih lagi berada dalam semangat Ramadan, perkara ini mesti diulang-ulangkan. Kenapa? Khusus untuk Al-Quran kita, saat bila mana kita telah pun memasuki fasa-fasa yang terakhir Ramadan. Hari ni 24, besok 25. Biasanya hujung-hujung Ramadan ni kita sibuk dengan macam-macam jenis perkara, sehingga kan pada peringkat awal Ramadan mungkin kita boleh bersama dengan Al-Quran. Tetapi bila hujung-hujung ini, dengan sebab kesibukan kita, dengan sebab sibuk balik kampungnya, kalau orang perempuannya sibuk nak beli persiapan rayanya, pakaian anak-anak, pakaian suami pun kadang-kadang suami yang beli. Maknanya menyebabkan di sini ada ruang untuk kita melupakan Al-Quran. Jadi saya nak sebut balik sebagai refresh, ingatan kepada kita, sebagai motivasi kepada kita. Mudah-mudahan kita mengekalkan bacaan Quran kita sehingga berakhirnya Ramadan. Mudah-mudahan paling tidak kita boleh khatam satu kali pun cukup lah. Kalau paling tidak Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama tafsir yang masih lagi hidup dan berada di bumi Jordan sekarang ini, pernah mengajar kami di UIA. Dia menyebut bila mana ada ustaz tanya dia, Tok Guru, bahasa mudah kita lah, Tok Guru, kita dengan Quran ni berapa banyak kita kena baca Quran untuk sehari? Ini ustaz kita tanya. Bila mana ditanya demikian, maka jawab Syekh Al-Khalidi, dia kata paling-paling kurang kita orang Islam ni kena baca 1 juzuk sehari. Itu luar daripada Ramadan. Yang ditanya ni luar daripada Ramadan. Sekurang-kurangnya 1 juzuk sehari. Dan kata dia di akhir perbualan, dia kata itu pun kadar bagi orang yang paling malas sekali. Itu kata dia, paling malas sekali 1 juzuk. Tak apalah kita kata dia ulama, dia orang yang hidup dia dengan Quranul Karim. Jadi kita nak ambil berapa? Kalau kita boleh buat 1 juzuk sehari dalam bulan Ramadan ni, ini yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak mampu, jangan kita tinggalkan terus. Sekurang-kurangnya kita berusaha dengan kadar kemampuan kita. Cuma di bulan Ramadan ni sebolehnya biar lebih sikit kita dengan Quran berbanding dengan luar daripada Ramadan Al-Mubarak. Masa kita ni sekurang-kurangnya kita kata ada masa rehat dan sebagainya, tengok Quran, sentuh Quran, baca Quran. Paling tidak kita sibuk buat kerja, pasang audio ke ataupun video bacaan Quran ke. Maknanya mudah-mudahan perkara ini boleh mengingatkan kita tentang Al-Quran, Al-Quranul Karim. Kalau sebelum ini kita dalam kenderaan kita lebih prefer dengan lagu dan sebagainya, kita tukar cari channel ataupun siaran-siaran yang ada bacaan Quran, ataupun tidak kita masukkan audio, masukkan CD dan sebagainya. Macam-macam kemudahan yang ada pada hari ini kita boleh manfaatkan untuk mendekatkan kita dengan Al-Quranul Karim. Kenapa kita galakkan kita sebut tentang Quran ini? Kerana Al-Quranul Karim sebenarnya dia adalah apa yang disebut sebagai simbolik ataupun lambang, syiar kesempurnaan iman kita. Hubungan kita dengan Al-Quran berkait rapat dengan keimanan. Orang yang jauh dengan Quran, orang yang imannya masih lagi belum sempurna. Adapun orang yang dekat dengan Quran, maka orang ini petanda bahawa dia mempunyai iman yang sempurna. Saya nak merujuk kepada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi buat perumpamaan. Ini mungkin kena ke atas diri kita lah, nak buat perumpamaan ini. Sebab perumpamaan yang dikhususkan ini adalah untuk kita orang yang beriman. 2 golongan yang disebut dalam hadis Nabi. Yang pertama, Nabi kata masalul mu'min, masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Quran masalu al-utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Nabi sebut diumpamakan orang mukmin, orang yang beriman, yang mana mereka ini membaca Al-Quran. Orang beriman yang membaca Al-Quran diumpamakan seumpama buah lemon, buah lemon citrus, diumpamakan seumpama buah lemon ini yang mana baunya wangi dan rasanya sedap. Baunya wangi, rasanya sedap.
Buah lemon gitulah, kalau kena yang manis bau dia pun dah semerbak bau dia. Kita kalau contohlah, ada orang bawa buah lemon sekarang ni, dia belah bau, kita pun rasa ni sedap juga kalau buat berbuka hari ni. Sebab apa? Bau dia. Nah, bau dia sedap dan rasa dia pula manis, enak dimakan. Itu perumpamaan orang mukmin yang baca Quran. Manakala golongan yang kedua, masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Masalu at-tamrah, seumpama buah tamar. Seumpama buah tamar, la riha laha wa ta'muha tayyibun hulwun. Buah tamar ni tidak mengeluarkan bau, dia tidak ada bau. Dia tidak ada bau, tetapi rasanya sedap, rasanya enak. Bahkan hulwun, manis. Maksud dia apa? Dia kata ulama di sini, kenapa Nabi buat perumpamaan dua benda ni? Kerana nak menunjukkan kesempurnaan. Sesuatu makanan apabila dia melibatkan deria rasa dan juga deria bau, maka kita akan dapat menikmati betul-betul buah tersebut. Kita akan rasa sedap betul-betul lah. Bau dia pun wangi dan juga rasa dia pun sedap. Berbanding dengan buah tamar tadi, dia baunya tak sedap, tetapi rasanya enak, lazat, sedap. Bermakna ada satu kekurangan. Maka di sini makanan yang dimaksudkan, buah-buah dimaksudkan di sini ibarat iman kita. Ibarat iman dalam hati kita. Sekiranya kita tidak membaca Al-Quran, bermakna iman kita tidak sempurna. Tetapi kalau sekiranya kita membaca Al-Quran, maka iman kita sempurna. Jadi kena rapatkan diri kita dengan Quran. Bulan Ramadan untuk didik, luar daripada Ramadan lebih-lebih lagi kita kena kekalkan pembacaan Al-Quran kita. Itu dari sudut bacaan sahaja, kita tak masuk lagi dari sudut memahami. Kita tak masuk dari sudut kita kata bagaimana nak mengamalkan Quran. Hanya baca sahaja yang kita nak fokus pada hari ini. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu memperbanyakkan bacaan Al-Quran? Kerana membaca Al-Quran secara khusus disebut oleh Nabi SAW, dia adalah pertolongan kepada kita di hari akhirat nanti. Ini bekalan untuk akhirat kita. Mungkin kita kata kita nak berbekal dengan amalan-amalan kebaikan yang lain, mungkin susah, mungkin kita tak mampu nak buat, mungkin dia mudah terdedah kepada unsur-unsur riak dan sebagainya yang menyebabkan ibadah ini boleh rosak. Tetapi Quran, siapa-siapa pun boleh buat. Tak kiralah kita kata bacaan Quran ini bacaan surah-surah ataupun juzuk-juzuk yang tinggi, ataupun kadang-kadang kita ulangkan benda-benda yang sama. Ada seorang sahabat, dia jadi imam. Bila mana dia jadi imam, dia sebut dalam Sahih Bukhari, bila dia jadi imam, dia solat apa-apa jenis solat sekalipun, hatta solat subuh pun dia suka baca Qul huwallahu ahad. Dia suka baca Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Menyebabkan ada sahabat-sahabat yang bila jadi makmum ni rasa tak selesa, kerana mereka naklah dibacakan ayat-ayat yang panjang, nak menghayati bacaan Quran. Sehingga mereka buat laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang ni bila mana dia baca Quran, dia akan baca surah Ikhlas je, tak kiralah solat mana-mana, dia baca surah Ikhlas. Dan diberitahu kepada Rasulullah, dan Rasulullah panggil dia, betul ke apa yang sahabat ni cerita? Maka dia kata, ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, aku ni kalau aku baca Quran, tak kiralah aku jadi imam ke, luar daripada solat ke, aku baca surah Ikhlas. Kerana apa? Kerana aku sangat suka, uhibbuha, aku suka sangat-sangat baca surah ini. Maka kata Rasulullah SAW, kekalkan bacaan ini, kekalkan, kerana ini akan memberi kelebihan kepada kamu di akhirat nanti. Dijanjikan kelebihan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana dia suka sangat. Surah itu boleh menjadi kelepasan kepada dia di hari akhirat nanti, boleh jadi dalil, boleh jadi bukti kecintaan dia kepada Al-Quranul Karim. Jadi kita ni oleh kerana kita ni baca Quran tak adalah lancar, nak baca yang tinggi-tinggi susah, yang kita boleh surah Muqaddam semata-mata, ulang sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran, Nabi kata, bacalah Quran. Kenapa? Kerana Quran ini akan datang pada hari akhirat, yang mana dia akan menjadi syafaat, dia akan memberikan pertolongan
bagi orang-orang yang membacanya, bagi tuan dia. Al-Imam Al-Munawi menyebutkan dalam memberi komentar terhadap makna hadis ini, kata Imam Al-Munawi, dia kata di akhirat nanti Allah Ta'ala akan menjadikan Al-Quran sebagai satu rupa yang manusia boleh tengok, satu gambaran yang manusia boleh tengok. Dan Quran ini, bacaan Quran kita, diletakkan di atas mizan, diletakkan di atas timbangan amal kita, yang mana dengan sebab tersebut, andai kata kalau sekiranya amalan kebaikan kita tidak banyak, dia akan bertambah banyak. Sekiranya banyak kita melakukan dosa, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan sebab tersebut, mudah-mudahan kita boleh mendapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ni bila mana kita baca, ikhlaskan pembacaan kita, banyakkan, mudah-mudahan perkara ini, bacaan Quran kita menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Setengah orang dalam bab syafaat Quran ini, dia hantar anak, dia hantar anak ke tahfiz. Kenapa hantar anak tahfiz? Mudah-mudahan anak ini boleh beri syafaat kepada aku. Belum tentu lagi tuan-tuan, belum tentu. Sebab apa? Sebab anak kita ni yang kita hantar ni, pertama mereka buat ni kita tak tahu dia hafal Quran tu betul-betul ikhlas ataupun tidak. Ada yang hafal Quran kerana terpaksa je. Ada yang hafal Quran belum tentu lagi, sebab dia adalah urusan anak kita ni berlainan. Hati dia kita tidak tahu. Tapi kalau kita sendiri yang faham tentang syafaat Quran ini, kita baca, ya Allah, aku nak jadikan bacaan aku ini sebagai syafaat di hari akhirat nanti. Kita akan baca secara bersungguh-sungguh, sebab untuk menyelamatkan diri kita. Jadi mudah-mudahan kita mulakan dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat memuliakan orang-orang yang menjaga Al-Quran, khususnya baca, faham, amal, dan juga lebih-lebih lagi kalau sekiranya boleh pula diajarkan kepada orang lain. Itu yang terbaik. Iaitu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi asyaibati al-muslim wa hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultani al-muqsid. Hadis riwayat Abu Daud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita ada 3 golongan. 3 golongan ini Allah Ta'ala sangat-sangat memuliakan mereka. Iaitu apa dia? Orang-orang yang memuliakan orang tua Muslim. Orang yang memuliakan orang yang lebih tua ni merupakan orang yang dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ialah wahamilil Quran, orang yang membawa Al-Quran. Dari sudut bahasa, maksud bawa ni kita tahulah pegang Quran, bawa Quran. Dari sudut bahasa, yang dikehendaki dengan bawa Quran ni, orang yang sentiasa mengambil berat tentang urusan Al-Quran, sama ada baca, faham, dan juga mengamalkan Al-Quran. Sebab itu hafiz-hafiz Al-Quran, orang-orang yang sentiasa hidup mereka bersama dengan Al-Quran, disebut sebagai hamalatul Quran. Imam An-Nawawi menulis satu kitab, dinamakan kitab ini At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan, penjelasan berkenaan dengan adab-adab orang yang menghafaz Al-Quran, orang-orang yang maknanya berurusan dengan Al-Quran. Jadi kita kalau boleh hafal, alhamdulillah. Dan saya yakin di antara kita ni ada yang menghafal Al-Quran, sama ada hafaz secara sepenuhnya, ataupun hafaz separuh-separuh saja, ataupun menghafal mungkin hanya surah-surah tertentu sahaja, ataupun kita kata menghafal mungkin ayat-ayat tertentu sahaja. Bermakna kita termasuk dalam kategori ini. Tak semestinya hafal Al-Quran yang ada gelaran Al-Hafiz baru nak dinamakan sebagai hamalatul Quran. Bukan. Semua orang yang ada walaupun satu patah daripada ayat Al-Quran, dialah hamalatul Quran. Bahkan Quran ini, kemuliaan dia bukan hanya terletak pada banyak mana kita mengingat, menghafal Al-Quran. Yang lebih lagi adalah kita mengamalkan tuntutan-tuntutan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim.
Maka golongan ini, siapa-siapa yang memuliakan orang-orang yang menghafaz Al-Quran, yang bergelomang dengan Al-Quran, yang sentiasa hidup mereka dengan Al-Quran, maka orang ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau sekiranya ada guru Al-Quran yang kita kenal, kita kena respect, kena hormat. Walaupun mungkin kita dapat pengajaran daripada dia hanya sepatah huruf sahaja, hanya sepatah huruf sahaja. Saya amat berterima kasih ada kepada seorang tuan guru ni, Allah yarham, telah pun meninggal dunia 2 minggu sebelum daripada masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak. Umur dia tua 80 lebih, dan dia berjalan dah bongkok dah belakang dia ni. Tapi dia cerita, oleh kerana ketegasan yang ada pada dia menyebabkan orang benci kepada dia. Dia cerita, dia kata, ustaz, dia kata, Ana ni ramai orang tak suka. Sebab apa? Ana ni kalau dalam bab Quran, Ana tak boleh, ada salah dia akan tegur. Bahkan dia cerita dia pernah tegur ustaz. Ustaz ni tak datang-datang dah ke surau tu, tak datang mengajar terus. Sebab apa? Sebab mungkin terasa dia sebut, dan dia sebut ni bukan sebut depan-depan orang, dia sebut face to face waktu makan. Dia sebut, dia kata, ustaz baca tadi Ana perasan ada banyak salah lah ustaz. Pertama sini, yang kedua sini, yang ketiga sini. Dia tegur. Ustaz tu tiba-tiba dah tak datang terus dah. Beberapa bulan depan tak datang terus dah. Mungkin tak boleh terima dan sebagainya. Dan saya sendiri pun dia tegur juga. Dia tegur satu makhraj dia. Bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, masa saya baca tu getar ra tu tak bunyi, tak cukup dia kata. Jadi dia tegur. Jadi alhamdulillah kita dapat ilmu ni. Kalau kita tak ada orang yang tegur macam ini, sampai bila kita duk syok sendiri? Kita duk rasa kita dah sempurna, kita dah bagus bacaan. Dia tegur. Alhamdulillah kita berterima kasih sangat-sangat kepada dia. Jadi nak kata setengah orang, bila mana ditegur oleh guru Al-Quran, bukan setakat dia tidak respect, dia benci, dia marah pula. Jadi kita kena ubah. Ada orang yang tegur kita tentang Quran, kita kena berterima kasih kepada dia. Bahkan dia kata, ustaz, dia kata, kenapa Ana ni tegas sebab Quran ni? Ana takut Ana ni orang yang boleh bacaan Quran, tajwid boleh, berguru dia kata, kemudian dia boleh kiraat, dia mahir dalam kiraat. Jadi dia kata, kalau Ana dengar orang baca Quran, orang ni baca salah, kalau Ana tak tegur, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan soal balik Ana. Dia kata, betul apa yang dia cakap ni, tanggungjawab dia untuk mengajar, untuk memperbetulkan dengan ilmu yang ada pada dia. Jadi dia buat tanggungjawab dia. Kemudian peranan kita adalah untuk kita menghormati orang-orang yang mengajarkan kita, walaupun sepatah huruf daripada huruf Al-Quran Al-Karim. Baik. Kemudian satu lagi golongan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ialah orang yang memuliakan pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil kita kena muliakan. Jadi kita muliakan pemimpin yang adil ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemuliaan kepada kita sebagai ganjaran di atas sifat kita, di atas perbuatan kita memuliakan 3 golongan ini. Kemudian akhir sekali yang saya nak sebut sebelum kita menangguhkan tazkirah kita pada petang ini, Nabi SAW menggalakkan kepada kita, tak kiralah level pembacaan kita bagaimana, digalakkan kepada kita untuk berusaha membaca Al-Quran. Dalam satu hadis, baginda SAW bersabda, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membacakan Al-Quran sedangkan pembacaannya pembacaan yang lancar, kerana dia adalah seorang yang mahir dalam pembacaan Al-Quran, maka mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Ini kedudukan orang yang minta maaf tuan-tuan, batuk sikit. Orang ini diletakkan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang lancar baca Quran. Kemudian wallazi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Orang yang baca Quran tetapi dalam pembacaan dia ni ada tak-tak. Tak-tak ni kalau kita tengok dari sudut bahasa pun kita boleh fahamlah, bacaan dia bacaan yang gagap-gagap, yang tersangkut-sangkut. Ada orang dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallail.
Wallaili idza saja. Itu yang dimasukkan dengan tak. Yatata. Maksudnya dia terpaksa undur balik, dia sangkut-sangkut, tapi dia cuba juga. Saya pernah satu malam berkuliah di satu tempat, saya duduk, kita sampai awal sikit kita duduk, dengar kat belakang orang baca Quran, sangkut, dia undur balik. Tengok budak baru berumur sekitar dalam 13-14 tahun, anak muda, cuba membaca Al-Quran, mengeja-ngeja. Dan inilah yang termasuk di dalam hadis Nabi SAW, ada usaha. Bukannya kita oleh kerana kita tak berapa lancar terus tak baca Quran. Jangan baca Quran. Sebab apa? Sebab oleh kerana kesusahan yang kita alami itu dan kita berusaha, maka kita akan mendapat dua ganjaran. Ganjaran pembacaan Al-Quran satu, mengikut huruf yang kita baca tu dikira satu-satu tu. Satu huruf dikira 10 ganjaran. Kalau kata alif, lam, mim, alif 10 ganjaran, lam 10 ganjaran, mim 10 ganjaran. Jadi kita ulang banyak-banyak ulang dengan sebab kita gagap ni. Satu perkataan tu 3-4 kali ulang, maka setiap huruf yang kita baca tu Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Kemudian ganjaran khusus diberikan pula, kata ulama', di atas usaha yang dia bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran tadi. Dua kelebihan dia dapat. Jadi mudah-mudahan dalam masa yang sama, selain daripada dia baca tadi, dia kena berusaha untuk memperbaiki bacaan Quran. Bulan Ramadan ni banyak majlis-majlis tadarus dibuat. Maka kita sebolehnya kita join. Kadang-kadang sedih juga surau masjid buat tadarus yang adanya 4-5 orang. Sayang, kita kena usahakan, mudah-mudahan kita boleh perbetulkan balik bacaan. Tapi kalau sekiranya dalam keadaan orang ramai ni kita malu, segan dan sebagainya, maka kita boleh belajar secara personal dengan mana-mana guru Al-Quranul Karim. Cuba berusaha untuk kita betulkan bacaan Quran kita. Mudah-mudahan sebelum daripada kita meninggal dunia ni, kita boleh rasa kenikmatan membaca Al-Quran dengan lancar, insya-Allah. Jadi itu beberapa perkara yang sempat kita sentuh berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita teruskan pembacaan, teruskan kita maknanya memperbetulkan balik makhraj, sifat hurufnya, tajwidnya. Mudah-mudahan semua ini menjadi bekalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Bulan Ramadan manfaatkan untuk Al-Quranul Karim selain daripada ibadah-ibadah yang lain, insya-Allah. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Apa manfaat yang tuan-tuan puan-puan boleh dapat ini, maka mudah-mudahan sama-sama kita ambil iktibar dan kita buktikan melalui perbuatan kita dalam kehidupan kita, insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal afu minkum.